Assalamualaikum, sahabat beriman. Rumah kediaman kita sebagai tempat perantaraan bagi mengenakan sihir ke atas penghuni-penghuni rumah. Ahli-ahli sihir akan menjadikan rumah kediaman kita sebagai ikatan sihir supaya ahli-ahli rumah kekal dalam kesakitan dan dalam kongkongan sihir buat selamanya dengan cara meletakkan ikatan sihir di pintu rumah atau sekeliling rumah. Jika kiranya sihir dikenakan kepada perniagaan, maka ikatan sihir diletakkan di hadapan bangunan kedai atau premis perniagaan pada pintu masuk supaya sihir ke atas perniagaannya kekal menderita dan akhirnya melumpuhkan perniagaan. Jika penghuni rumah atau premis perniagaan mengosongkan bangunan atau berhenti berniaga atau operasi, maka apabila penghuni-penghuni baru masuk tinggal atau berniaga pada premis itu akan merasai sihirnya yang sama dengan penghuni lama. Cara-cara untuk mengenakan sihir ke atas seisi rumah. Tukang sihir menggunakan ikatan sihir seperti bahan-bahan berikut yang telah dipuja dan ditabur atau dihantar melalui makhluk halus atau pengupah di rumah atau premis perniagaan. Yang pertama, air mandi mayat, tanah kubur, abu mayat, asap kemenyan, darah kotor dari sumber manusia atau binatang. Bahan-bahan lain seperti besi, cincin, bungkusan kecil, paku dan sebagainya ditanam sekitar atau laluan ke rumah atau bangunan. Ikatan sihir di atas akan memancarkan sihirnya ke atas penghuni-penghuni rumah dan bangunan mengikut arahan yang diberi oleh pelaku sihir. Selagi ikatan sihir itu tidak diputuskan atau dimusnahkan, selagi itulah sihirnya melakukan onar-onar kerosakan seperti bisa, gatal, kudis lumpuh anggota badan, mandulkan perempuan, sakit kepala, gagalkan perniagaan dan macam-macam lagi. Kiranya penghuni-penghuni mengambil rawatan tradisional atau hospital atau ruqyah, ikatan sihir itu akan kekal memancarkan sihirnya kembali dan tidak akan pulih selamanya selagi tidak diputuskan ikatan sihirnya. Ada satu kisah benar yang diceritakan oleh Ahmad. Ahmad bukan nama sebenar. Seorang rakan sekelas Ahmad menjadi rektor salah sebuah universiti awam di pantai timur. Sahabatnya mengadu kepadanya bahawa isteri dia setiap bulan akan dimasukkan beberapa botol pin darah disebabkan kehilangan darah dan terkadang kala kulitnya lebam-lebam. Setelah Ahmad periksa dan diagnosis isterinya, akan dapati lebam-lebamnya ada 2 titik hitam menandakan yang isterinya dihisap darah oleh jin sihir sehingga kekurangan darah. Dan rumah banglo yang diduduki kepunyaan universiti itu telah 12 tahun dikenakan sihir oleh pelajar-pelajar ke atas rektor yang terdahulu. Oleh sebab itu, rumah itu tidak dibersihkan sebelum berpindah. Maka jin-jin sihir telah membuat onar ke atas penghuni baru sama seperti penghuni terdahulu. Oleh yang demikian, jika ada penghuni-penghuni baru yang mahu berpindah atau bangunan perniagaan baru atau pejabat-pejabat baru, maka hendaklah membuat diagnosis dan jika terdapat makhluk halus, bersihkan terlebih dahulu gangguan sebelum memasukinya. Ada satu lagi kisah benar yang terjadi di sebuah rumah kediaman di sebuah estet di Keluang, Johor, di mana sebuah keluarga berpindah di rumah yang usang dan diperbaiki. Selang setahun menduduki rumah itu, isterinya jatuh sakit yang sangat berat dan dimasukkan ke hospital selama 3 bulan dan meninggal dunia. Maka anak perempuan dia datang jumpa Ahmad disebabkan sakit dan setelah didiagnosis dirinya dan rumahnya akan dapati ada 24 ikatan sihir di keliling rumah tersebut yang memancarkan sihirnya sejak 7 tahun yang lepas. Kebiasaannya, bila Ahmad diagnosis rumah yang bermasalah, hanya terdapat 4 atau 7 atau 12 ikatan sihir. Tetapi rumah tersebut di Keluang sungguh berat ikatannya, hingga 24 ikatan yang menyebabkan dalam masa yang singkat penghuninya meninggal dunia. Ada satu lagi kisah yang terakhir yang ingin saya kongsikan. Satu keluarga datang berjumpa dengan Ahmad kerana dirinya sekeluarganya menderita sakit bisa dan gatal berkudis atau eksema yang tidak berkunjung pulih sejak anak-anak kecil lagi. Apabila Ahmad diagnosis, rupanya dahulu mereka pernah menyewa rumah kepunyaan orang Cina dekat Segamat. Akibat menyewa rumah itu selama beberapa tahun, Ahmad dapati sekeluarga menderita bisa seluruh badan dan gatal-gatal dan berkudis sejak anaknya masih bayi sehinggalah anaknya masuk IPTA. Walaupun sudah lama berpindah ke tempat lain, kesakitan dan berkudis masih tidak baik. Dari gambar rumah sewanya,
Ahmad diagnosis dan dapati rumah itu pernah dalam keadaan kena sihir yang menyebabkan ribuan jin-jin berada di dalam rumah, membuat onar melekat pada tubuhnya sehinggalah anaknya dewasa. Ahmad pun terus merawatinya sekeluarga dan mendapati jin-jin berbentuk seperti naga yang menghinggapi badannya. Oleh yang demikian, sentiasa beringatlah supaya memastikan sebelum berpindah ke rumah kediaman dan premis perniagaan, hendaklah didiagnosis dan diperiksa oleh pakar rawatan alternatif Islam. Sekiranya ada gangguan makhluk halus, dinasihatkan bersihkan terlebih dahulu supaya tiada gangguan dan musibah ke atas penghuni-penghuni baru dan tidak merosakkan perniagaan anda semua.